Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama dapat meneruskan membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susunan Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada bab yang ke-49. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبكم وجعلنا مخلصين بقراءته باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. Bab dalam menyatakan kewajipan ataupun bab dalam menyatakan kepentingan ataupun kewajipan menghukum manusia berdasarkan zahir, menilai manusia berdasarkan apa yang nampak pada zahir, dan hati-hati mereka, maksud niat-niat, rahsia-rahsia mereka, rahsia-rahsia hati mereka adalah kepada Allah SWT. Itu urusan Allah SWT. Allah lah sahaja yang berhak untuk menilai hati seseorang, niat seseorang. Kita hanya diperintahkan oleh Allah agar menilai atau menghukum manusia berdasarkan zahir. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengorek perkara batin, perkara yang tidak dapat kita nilai ataupun kita sentuh. Yang kita boleh nilai hanyalah perkara yang zahir. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-5, selepas perintah agar memerangi musuh-musuh Allah. فإن تابوا وأقاموا الصلاة, jika mereka, yakni musuh-musuh tadi, bertaubat, maksudnya masuk Islam, wa aqamus salah, dan mendirikan solat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, memberi zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka pergi. Maksudnya jangan kamu perangi dan lawan mereka lagi. Mereka sudah menjadi Islam, walaupun kemungkinan mereka berpura-pura, kemungkinan mereka tidak ikhlas, mereka hanya berlakon masuk Islam. Itu bukan urusan kamu. Okay? Sebab itu pernah berlaku pada ketika satu peperangan, salah seorang sahabat, tak silap saya Sayyidina Khalid bin Walid, ketika bergelut dalam satu pertempuran, dalam peperangan, salah satu peperangan dengan seorang musyrik. So apabila dia berjaya menjatuhkan musyrik ini ke tanah, tiba-tiba orang musyrik ini mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia nak hampir bunuh, maksudnya dah bawah dalam genggaman Sayyidina Khalid, tiba-tiba orang yang musyrik ini, tentera musyrik ini mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Khalid tetap bunuh dia. Lalu berita ini sampai kepada Nabi SAW. Apabila mereka pulang ke Madinah, Nabi SAW tegur Sayyidina Khalid dan muka baginda marah.
Ya Khalid, maza taf'alu bila ilaha illallah. Wahai Khalid, apa yang kamu nak buat dengan perkataan la ilaha illallah, ungkapan telah diungkapkan oleh dia. Esok dia berhujah di hadapan Allah SWT. Nabi Sayyidina Khalid kata, innama qalaha ittiqaan atau takhawufan. Sungguhnya dia berkata ataupun dia mengucap itu kerana dia takut pedang. Maksudnya dia takut mati, dia dah kalah. Sebab kalau nak mengucap, pasal apa tadi tak mengucap? Masa dia hampir nak bunuh aku, dia tak mengucap. Tapi bila dia dah kalah dan nak kena bunuh, baru nak mengucap. Nabi SAW tidak memakai hujah itu, dan setiap kali Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Khalid dalam tempoh yang terdekat itu, Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Sayyidina Khalid, Ya Khalid, maza taf'alu bila ilaha illallah. Wahai Khalid, bagaimana kamu nak buat dengan ungkapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang yang kamu bunuh itu. Sehingga Sayyidina Khalid sangat menyesal dan berkata, alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Dia sangat menyesal. Kesimpulannya, kita hanya menghukum dengan hukum yang zahir, menilai dengan perkara yang zahir. Kita tidak disuruh oleh Allah SWT untuk mengorek perkara di sebalik zahir. Walaupun begitu, dalam masa yang sama, orang Muslim ataupun orang yang beriman, dia seorang yang bijak. Kalau ada tanda-tanda seorang itu dia berlakon ataupun berpura-pura, apa perlu dia buat? Misalnya berhati-hati. Tapi dia tak boleh kata kamu tipu, kamu berlakon, kamu tak boleh. Bukan hak dia. Tapi kalau dia rasa orang tu hanya pura-pura untuk, maksudnya masuk Islam untuk mencari rahsia ataupun kelemahan-kelemahan yang boleh dikorek dan diberi kepada musuh, ketika itu dia kena berhati-hatilah, jangan serahkan kepada orang yang, maksudnya macam mana Nabi SAW berinteraksi dan bermuamalah dengan golongan munafiqun di Madinah. Golongan munafiqun macam Abdullah bin Ubay, dia sebenarnya kafir. Okay. Terang-terang maki Nabi SAW, dia sumpah Rasulullah, terang-terangi mengkhianati Rasulullah SAW. Tapi sebab dia mengucap dan dia semayang belakang Nabi SAW, Rasulullah tak kata kamu ni tak boleh pakai Islam kamu. Kamu sebenarnya hati kamu tu, hati kamu itu sebenarnya kamu masih lagi kafir, kamu hanya berlakon. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab zahirnya dia mengucap. Tapi dalam masa yang sama, adakah Rasulullah SAW serahkan jawatan-jawatan penting kepada Abdullah bin Ubay? Ada. Kan? Adakah Rasulullah SAW cerita rahsia baginda pada rahsia pemerintahan kerajaan Islam kepada Abdullah bin Ubay? Tak lantik dia pegang jawatan-jawatan penting. Tapi dia nak datang, dia nak join orang Islam, tak apalah, silakanlah. Dan perkara ni kadang-kadang umat Islam ataupun sebahagian daripada orang Islam tak faham. Dia ingat apabila Rasulullah SAW ataupun Allah SWT perintahkan kita hanya menghukumkan manusia pada zahir, kita tidak boleh langsung bersikap berhati-hati apabila kita nampak tanda-tanda pengkhianatan ataupun tanda-tanda pura-puraan, kan? Baik. Sayyidina Umar apa beliau berkata? Dia kata, lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni. Aku bukanlah orang yang bodoh ataupun orang yang lalai dan leka, dan orang yang lalai dan leka, orang yang jahat tidak boleh memperbodohkan aku. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun 'alaih.
Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan. Siapa yang perintah baginda? Allah. Dah sentuhlah Allah. Umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas, agar memerangi manusia, berperang dengan manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sehinggalah mereka bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan sehinggalah mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini tiga perkara ni. Mengucap, mendirikan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian itu, mereka telah memelihara daripadaku darah-darah mereka dan harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya haram bagiku untuk memerangi mereka dan merampas harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Sekiranya mereka membunuh orang tanpa hak, maka bila ditangkap kena qisas, ataupun mereka merampas hak orang, maka hak mereka kena dirampas untuk dikembalikan kepada orang yang berhak. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan mereka, sama ada mereka buat tu ikhlas ke tak ikhlas ke, jujur ke pura-pura ke, adalah ke atas Allah. Allah sahaja yang berhak untuk menghisap dan menilai hakikat sebenar hati mereka, niat mereka. Ada orang muskil ataupun menimbulkan kemuskilan tentang hadis ini. Segi zahir Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan agar berperang dengan manusia, sehinggalah mereka menyaksikan, mengucaplah. Maksudnya kalau orang tu tak masuk Islam, kita kena perang, begitu. Jadi daripada zahir hadis ni seolah-olah Islam ni agama memaksa orang masuk Islam. Kalau tak perang, kalau tak masuk Islam, kena perang lawan dia, dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Cuba baca terjemahan buku tu. Begitu ada terjemah. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi ataupun berperang. Jadi macam mana kita nak jawab kemuskilan? Para ulama menjawab dengan, mungkin saya pernah terangkan tentang tujuan ataupun matlamat jihad di dalam Islam. Tapi hari ini saya ulang, saya ringkas. Jadi para ulama dalam menjawab hadis ni ada dua perkara lah ditekankan. Yang pertama, Nabi SAW menyebut, aku diperintahkan agar berperang, memerangi manusia. Rasulullah SAW tidak berkata, umirtu an aqtulan nas, aku diperintahkan agar bunuh manusia. Beza antara bunuh dengan berperang. Apa beza antara bunuh dan perang? Perang ni melibatkan kenegaraan, maksudnya melibatkan kuasa, bukan kerja individu. Jadi apabila Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi, maksudnya memerangi orang yang ataupun pihak yang enggan tunduk kepada Islam, ataupun enggan ataupun mengganggu, gugat dakwah Islam, kan? Menghalang daripada dakwah Islam tersebar, ataupun golongan musuh Islam yang sentiasa menyerandap untuk memerangi negara Islam ataupun membunuh orang Islam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah daripada sudut tujuan peperangan dalam Islam. Apa tujuan peperangan Islam? Nabi SAW bersabda apa?
litakuna, sekiranya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, apakah itu jihad di jalan Allah, siapakah yang dikira berperang ataupun berjihad di jalan Allah? Nabi SAW bersabda, adakah, sahabat ini tanya, adakah orang itu apabila dia berperang kerana riya ataupun kerana nak tunjuk berani, adakah itu dikira berjihad di jalan Allah? Nabi SAW bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang kerana agar nak melihat kalimah Allah itulah yang paling tinggi, maksudnya untuk menegakkan agama Allah, maka dia adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia nak melihat bahawa Islam ni yang tertinggi, yang memerintah, yang memegang kuasa. Jadi sebab itu kalau kita tak pasti, saya rasa saya dah terangkan, tapi kalau nak masuk bab ni jadi panjang lebar lah, kan. Apakah hikmah di sebalik jihad, peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW, berpuluh-puluh peperangan, kemudian para sahabat di kalangan Khulafaur Rashidin, kemudian selepas pada itu, kan, zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah, berlaku pembukaan kota-kota baru, kan, penaklukan negara-negara baru, kan. Baik, apakah tujuan peperangan itu? Semua itu apa dilakukan kerana apa? Adakah untuk menjajah tanah, kan? Untuk memperhambakan manusia, kan? Tak, dia sebenarnya tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Sebab itu selepas Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW menghantar utusan-utusan untuk menyampaikan surat-surat baginda, surat rasmi baginda kepada pemerintah-pemerintah sekeliling Madinah. Rasulullah SAW hantar ke Kisra, hantar ke Hercules, kan, hantar ke Parsi, hantar ke Mesir, hantar ke Yaman, hantar ke Habasyah. Semua surat ini apa isi kandungan dia? Min Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Kisra azimir Rum, ila Kisra azimul Furus, ila Hiraqal azimir Rum, ila al-Muqawqas azimil Qibt. Daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada misalnya Hercules, kan, raja Rom, kepada Kisra, raja Parsi, kan. Apa isi kandungan itu? Aslim taslam, Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kepada kamu ganjaran 2 kali ganda. Sebab bila kamu masuk Islam, kamu ketua negara, maka rakyat semua akan ikut kamu. Jadi semua pahala di orang rakyat kamu masuk Islam dapat pada kamu. Fa in abaita fa inna alayka ithmal arisiyin, jika kamu enggan, maka kamu menanggung dosa-dosa rakyat kamu yang terus sesat dan kufur disebabkan kamu tak masuk Islam. Lalu surat itu dihantar, ada raja yang terima, ada raja yang koyak surat itu, ada raja yang bunuh utusan, kan. Lalu Nabi SAW menghantar tentera-tentera untuk menjatuhkan raja-raja yang zalim ni, ataupun kerajaan-kerajaan yang zalim. Sebab itu orang-orang Rom ataupun orang Farsi daripada jauh bila didengar kedengaran tentera sahabat datang, mereka yang keluarkan sepadan menyambut, sejarah menunjukkan mereka menyambut dan mengalu-alukan kedatangan tentera sahabat ni supaya jatuhkan raja mereka yang zalim. Mereka dah tak tahan sebab dia orang dengar pemerintahan sahabat yang adil, yang saksama, yang penuh dengan hikmah dan kebaikan. Lalu apabila para sahabat datang, tentera sahabat datang, dia akan berperang dengan rakyat ke dengan tentera raja, tentera kerajaan? Tentera kerajaan, kan? Dalam Islam peperangan tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh cabut pokok, tak boleh binatang. Yang boleh dibunuh hanyalah tentera yang lawan. Tak boleh bunuh rakyat biasa, tak boleh bunuh rahib dalam gereja dia. Jadi bila para sahabat ni, tentera sahabat datang, mereka buat apa? Tujuan mereka nak jatuhkan rejim yang zalim. Macam nak jatuhkan rejim yang zalim? Peranglah, kan? Boleh dengan pilihan raya jatuhkan rejim yang zalim? Tak boleh, kan? Kena perang zaman dulu. Zaman sekarang pun sebenarnya sama aja. Sebab tu kuasa-kuasa besar mereka
sentiasa ada bajet untuk majukan sistem ketenteraan mereka kan. Dia hakikat sejarah manusia, siapa yang kuat dialah memerintah. Itu realiti kan. Adakah yang lemah perintah yang kuat? Mana ada. Sebab itu Allah SWT berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi realiti umat Islam sekarang kita tak payah bincang. Kita bincang tentang zaman dulu. Macam mana zaman dulu? Apa maksud peperangan-peperangan yang berlalu pada zaman Nabi SAW ni, pada zaman sahabat? Apa tujuan dia? Adakah tujuan dia nak bunuh orang? Tak. Tujuan dia, adakah tujuan dia nak memperhambakan manusia? Tak. Ada tujuan kan nak jajah tanah, nak ambil hasil bumi sebuah negara? Tak. Apa tujuan dia? Untuk menyebarkan keadilan Islam dan menyebarkan dakwah Islam. Selagi ada rejim-rejim ataupun kuasa-kuasa besar yang zalim ini, mereka akan menjadi penghalang utama daripada Islam tersebar. Jadi bila tentera sahabat datang, dia berperang dengan tentera Kisra misalnya, tentera Parsi, dia hanya lawan tentera. Jadi bergelut dalam peperangan kan, tentera lawan tentera. Akhirnya tentera Parsi jatuh kalah dan tentera sahabat menang. Ketika itu apa buat? Sahabat mengambil alih pemerintahan negara Parsi kan? Baik, ketika itu seluruh rakyat negara Parsi berada di bawah naungan undang-undang dan pemerintahan Islam. Tapi adakah mereka dipaksa untuk meninggal agama mereka dan masuk Islam? Kalau kamu tak perlu Islam, kena sembelih? Tak ada. Tak ada dalam sejarah sahabat panggil seorang tu kan? Tak mengucap sembelih. Tak ada. Mereka dibiarkan bebas melaksanakan agama mereka. Tapi mereka sekarang berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam yang adil. Lalu dia disanakan sistem ekonomi Islam yang adil, sistem kebajikan Islam, sistem pemerintahan, pengurusan. Lalu bila mereka melihat pemerintah-pemerintah yang sangat adil di kalangan para sahabat ni, dan mereka dapat indahnya Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, okay, lalu akhirnya mereka dengan sendirinya ramai-ramai mengucap perlu Islam. Okay. So, Islam ramai-ramai sebab mereka nampak Islam tu segi realiti. Tak payah panggil orang ceramah berapa api banyak ceramah tapi segi realiti tak ada kan? Sebab itu begitulah caranya Islam tersebar dengan pantas kan. Pada zaman Sayyidina Umar, hampir 1/3 dunia dah di bawah pemerintahan Islam. Dan begitulah caranya kita tanah Melayu masuk Islam. Para saudagar ni, dia orang pergi dakwah mana dulu? Dakwah raja dulu, bukan dakwah orang bawah. Raja masuk Islam, rakyat semua masuk Islam ya. Jadi apabila Nabi SAW menyebut umirtu an uqatilan nas, bukan Rasulullah SAW kata umirtu an aqtulan nas. Cuba bayangkan kalau tak ada sistem jihad dalam Islam, nazar Islam, hanya berdakwah saja. Orang nak bunuh sabar aja, orang nak hina Islam sabar saja. Tak ada jihad. Okay? Tak ada sistem pemerintahan. Islam hanya sekadar dakwah di masjid-masjid misalnya, tak ada, Islam tak boleh pegang kuasa kan. Adakah fikir Islam akan sampai kepada kita? Mustahil kan. Contoh baik itu zaman dulu lah. Zaman sekarang pula misalnya kita tengok saya ada beberapa orang kawan daripada Jepun. Baik, mereka cerita bila orang Jepun masuk Islam, dia menghadapi banyak cabaran lah. Cabaran pertama, keluarga dia sendiri. Yang kedua, sistem pemerintahan negara dia. Misalnya bila dia nak solat, bila dia nak jaga makanan halal. Okey. Baik, kalau dia isteri dia pun, kalau lah misalnya dia bergaduh dengan isteri dia nak bawa pergi mana? Pergi mahkamah. Mahkamah akan menghukum dengan undang-undang Islam kan, undang muka Islam. Dengan Islam. Baik. Anak-anak dia kata anak-anak dia tak nak, anak-anak dia lawan dia ataupun anak dia tak nak ikut cara dia. Boleh dia kontrol anak-anak dia? Tak boleh kan? Tak boleh kan? Sebab itu Islam tak mungkin tersebar dengan pantas dan luas melainkan dengan ada sistem jihad dan memegang tampuk kuasa sesebuah negara.
Dan orientalis mereka sangat faham dan mereka kaji sejarah Islam begitu lama. Sebab itu perkara pertama sekali mereka hancurkan sistem khilafah di Turki kan. Jadi sekarang ni sejak kejatuhan khilafah Islamiah di Turki dan mereka pecah-pecahkan negara-negara Islam kan. Bahagi-bahagikan antara mereka. Jadi sampai sekarang lah Islam ibarat anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa, tak ada penaung kan. Ada kuasa politik yang boleh menaungi umat Islam. Asal nama Islamnya dia selamat, dia boleh bernaung di bawah satu kuasa politik. Mana ada sekarang kan. Okay. Yang ada negara lah, masing-masing negara lah kan. Jadi sebab itu kita kena faham apabila Rasulullah SAW menyebut dalam hadis ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, berperang dengan mereka sehingga mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita bila orang kata Islam tersebar dengan pedang, kita kata ya betul. Tapi dengan erti kata berperang dengan pedang menjatuhkan rejim-rejim yang zalim. Bukan dengan erti kata memaksa orang memeluk Islam, kalau tak individu-individu untuk memeluk Islam, kalau tak peluk Islam kena sembelih. Itu benda yang perlu kita faham. Okay. Dan sekarang ni ramai orang yang tak memahami, mungkin dia tak mempelajari sejarah ataupun dia hanya membaca pandangan-pandangan orientalis tertentu. Jadi dia kata dalam Islam ni hanya lemah lembut saja, tak boleh perang-perangan ni tak ada dalam Islam. Kamu nak nafi sejarah Rasulullah berperang, peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, Fathu Mekah, kata Mekah, Ghazwatul Mu'tah kan. Peperangan yang sangat banyak diharungi oleh Nabi SAW. Rasulullah tidak hanya sekadar berdakwah rumah ke rumah kan. Memang peringkat awal berdakwah rumah. Tapi bila dah pegang kuasa, dah ada kerajaan mestilah ada sistem ketenteraan. Boleh kita gambarkan sebuah negara yang tak ada sistem ketenteraan? Tak ada negara. Mesti ada sistem. Jadi sistem ketenteraan itu adalah sistem jihad dalam Islam. Jadi kalau zaman sekarang orang tanya macam mana? Zaman sekarang ni jawapannya ialah sistem jihad daripada konsep yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat sekarang ni memang dah tak ada. Sebab Islam bukan lagi memegang tampuk kuasa dunia. So umat Islam sekarang ni di mana-mana semua terikat dengan undang-undang dunia yang dipelopori oleh orang muka Islam lah. Baik. Jadi poin daripada hadis ni yang asalnya dibawa oleh Imam Nawawi untuk ditekatkan ialah perkataan yang terakhir, iaitu wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hisab mereka, perhitungan amalan mereka, keikhlasan mereka adalah di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Apabila seorang itu walaupun di tengah perang, bila dia masuk Islam, maka kita tak boleh lagi terus bunuh dia kan. Wa an Abi Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca tu, mungkin ada orang pernah tanya saya, Ustaz, macam mana kita nak kembali sistem khilafah ni kan? Macam mana kita nak kembalikan jihad yang sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW? Saya kata masalahnya, sebelum kita nak bincang bab tu, tengok dulu Islam dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita. Okay. Kalau Islam dalam diri kita pun tak berbetul lagi, dalam ahli keluarga kita pun tak berbetul, macam mana nak bincang pasal negara? Kalau macam para sahabat bila mereka pergi berperang, kemudian mereka menjatuhkan sebuah kerajaan, mereka pula menjadi kerajaan, macam mana akhlak mereka? Adakah mereka khianat? Adakah mereka rasuah? Adakah mereka mempergunakan jawatan untuk mengaut kepentingan kekayaan? Tak ada kan. Betul-betul mereka khadam kepada agama ni kan. Ni kita lah ni pemimpin orang Islam, mereka yang menjurai rasuah. So nak bincang pasal jihad apanya, jauh lagi kan. Contoh sekarang negara Arab, pemimpin Islam yang mula hulurkan tangan iktiraf Yahudi. Betul tak? Sebelum ni memang dia iktiraf lama dah, cuma dia malu-malu nak zahirkan. Lah ni dah terang-terang dah tak malu dah zahir. Jadi memang kita hidup di zaman yang sangat
suffer lah. Zaman yang bertukar-tukar antara kebenaran dan kebatilan. Orang yang salah dianggap benar, orang yang benar dianggap salah. Baik nampak buruk, buruk nampak baik. Huduh nampak cantik, cantik nampak huduh. Tak perlu pelik sebab kita berdekatan dengan akhir zaman. Kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan Dajjal, Dajjal ni Rasulullah SAW kata, setiap min nabiyyin illa wa anzara ummatahu Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah melainkan mereka akan memberi amaran umat mereka tentang kedatangan Dajjal. Dan aku adalah umat Nabi yang terakhir, kan. Confirm datang pada umatku. Lalu Nabi SAW kata, aku akan tambahkan maklumat-maklumat lagi tentang siapa Dajjal ni, supaya apabila dia muncul, kamu betul-betul kenal dia, tak confuse, kan. Antara tanda yang Rasulullah SAW sebut dengan begitu jelas ialah apa? A'warul ainul yumna. Dada ni, mata kanan dia buta, bahkan rosak, bahkan terkeluar berjuntai bola mata sebelah kanan itu seperti anggur. Ka'inabun tafiyah. Okay. Jadi kita boleh bayangkan muka dia sangat huduh, kan? Muka dia sangat huduh dan buruk lah, kan. Kemudian dekat dahi dia terpahat perkataan kafara yaqra'uhu kullu muslim, boleh dibaca oleh setiap muslim. Okay. So dia bukannya memang jelas Allah Ta'ala pahat, kan. Maksudnya terukir kat kepala dia perkataan itu, dan mata dia begitu. Lalu maksudnya dia ni satu watak yang sangat buruk, wajah dia huduh. Tapi kenapa ramai orang ikut? Dah jelas dia ni Dajjal yang diberi amaran. Tapi bila dia datang, ramai orang akan ikut. Sebab apa? Sebab dia boleh bagi kebendaan. Dia boleh bagi kesenangan dunia, masyuk, kan. So orang tak boleh, yang penting duitnya. Yang penting siapa boleh bagi makan aku, yang penting siapa boleh bagi kenyang aku, siapa yang boleh bagi aku kaya. Dia betul ke tak betul, dia beriman ke dia tak beriman, itu tak penting. Dia akhlak mulia ke tak akhlak mulia, tak penting. Itu zaman sekarang. Di zaman sekarang ni, sebelum kedatangan Dajjal yang paling besar, akan ada Dajjal-Dajjal yang kecil, kan. So kita sekarang ni berada pada zaman yang sangat kritikal. Wa an Abi Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Daripada Abi Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan kafir dengan segala apa yang disembah selain daripada Allah, nescayalah haram harta bendanya dan darahnya. Maksudnya kita tak boleh ambil harta dia dan tak boleh bunuh dia. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya itu ke atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada dia berkata ikhlas ke tak ikhlas ke, berpura-pura ke ataupun betul-betul jujur, itu kerja Allah Ta'ala. Wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffari faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha thumma laza minni bi shajaratin faqala aslamtu lillah أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qal. Muttafaqun alaih. Wa ma'na innahu bimanzilatika ay ma'sumud dami mahkumun bi islamihi. Wa ma'na innaka bimanzilatihi ay mubahud dami bil qisasi lil warathatihi la annahu bimanzilatihi fil kufri wallahu a'lam. Daripada Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, dia telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pandangan dan pendapatmu wahai Rasulullah jika aku bertemu dengan seorang lelaki daripada golongan musuh kufar, golongan orang-orang yang kafir yang merupakan musuh, bukan kafir zimmi atau kafir yang hidup aman dengan kita, tapi kafir yang memerangi. Lalu kami berperang, berlawanan, faqtatalna. Lalu dia memukul dan memotong salah satu daripada tangan aku dengan pedangnya dan dia berjaya memotong tanganku. Kemudian dia lari dan berlindung di sebatang pokok, di belakang sebatang pokok. Jadi dia, lepas dia lawan aku, dia berjaya potong tangan aku, kemudian dia lari pergi kat pokok. So aku pun pergi kejar dia dan aku pun nak bunuh dia lah. Tiba-tiba dia berkata, aslamtu lillah, aku masuk Islam kerana Allah. Lepas dia potong tangan aku pun dia masuk Islam. Siapa sebelum potong dia tak masuk Islam? Lepas potong tangan aku pun dia masuk Islam. Jelas tak dia pura-pura Islam, nak mengelak daripada kena balik kan? Aqtuluhu ya Rasulullah, adakah boleh aku bunuh dia wahai Rasulullah selepas dia berkata aku masuk Islam, aku mengucap kan? Lalu Nabi SAW bersabda, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, dia telah potong salah satu pada tangan aku, kemudian baru dia kata perkataan itu, baru dia mengucap kan? Lalu Nabi SAW kata, la taqtulhu, janganlah kamu bunuh dia, kerana sesungguhnya kalau kamu bunuh dia, maka kamu adalah berada di tempatnya sebelum sebelum kamu membunuh dia. Dan dia pula berada di dan sesungguhnya kamu berada di tempatnya sebelum dia berkata perkataan yang telah dia ungkapkan itu. Apa maksud dia? Ya. Nabi SAW kata, jika kamu bunuh dia, maka sesungguhnya dia berada di tempat kamu, berada di kedudukan kamu sebelum kamu membunuh dia. Maksudnya dia maksudnya dia dikira Islam dan dia, darah dia tu terpelihara, tak boleh kamu alirkan darah dia, kamu tak boleh bunuh dia kan? Tumpahkan, kamu tak boleh tumpahkan darah dia. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala, dan kamu pula berada di tempatnya sebelum dia berkata perkataan itu. Apa maksud dia? Adakah kamu kafir? Sebelum dia berkata perkataan itu, dia kafir ke Islam? Dia kafir. Jadi kalau kamu bunuh dia, seolah kamu berada di tempat dia sebelum dia berkata perkataan itu. Adakah maksud dia kamu kafir? Kamu jadi kafir kalau kamu bunuh dia? Kedudukan, ialah apa maksud kedudukan tu? Adakah bunuh orang boleh jadi kafir? Bunuh orang Islam boleh jadi kafir? Jadi kafir? Maksudnya bukan jadi kafir, tapi hukum dia haram. Darah tu terpelihara. Maksudnya di sini maksudnya kamu berada di tempatnya, di kedudukannya sebelum dia mengungkapkan perkataan itu. Maksudnya kamu sebelum dia ungkapkan perkataan tu, kamu boleh bunuh dia tak? Boleh. So kalau kamu bunuh dia, kamu berada di kedudukan dia sebelum dia ungkapkan perkataan. Maksudnya kamu boleh dibunuh. Sebab kamu boleh dibunuh bukan sebab kamu kafir, tapi sebab qisas. Sebab bunuh orang dengan sengaja, dia dibunuh balik. Okay. Faham tak?
Jadi bukan maksud dia jadi kafir, tapi halal darah dia kerana dia bunuh orang lalu dibalas dengan qisas. Wallahu alam. Jadi kita tengok di sini, walaupun jelas nampaklah dia masuk Islam tu kerana nak selamatkan diri dia daripada kena balik, tapi Nabi SAW tetap kata jangan. Inilah, ini masalah, sebab masalah bunuh ni, masalah tumpah darah ni masalah yang sangat berat lah. Dia kena betul-betul berhati-hati. Masuk dah? Berapa minit lagi? وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الهرقة ابن جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة. Ni bukan Sayyidina Khalid, Sayyidina Usama saya sebut dia. Rupanya yang bunuh dalam peperangan, yang bunuh tentera yang mengucap setelah dia kalah itu ialah Usamah bin Zaid. Ya Usamah tu aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidhan. Faqala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Fama zala yukarriruha alayya hatta tamannaytu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Qultu ya Rasulullah innama qalaha khawfan minas silah. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Fama zala yukarriruha hatta tamannaytu anni aslamtu yawma idzin. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mereka berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar kami ke Huraqah min Juhaina, ke satu kabilah bernama Huraqah daripada kabilah Juhainah. Maksudnya Juhainah ni kabilah yang besar. Bawah kabilah yang besar ni ada kabilah-kabilah kecil, antaranya nama Huraqah. Lalu Nabi SAW menghantar Usamah bin Zaid untuk mengetuai satu serangan kepada kabilah Huraqah. Apabila kami berpagi-pagi dengan kaum itu, maksudnya kami serang hendak mereka pada waktu pagi di kawasan tumpahan air mereka, maksudnya bekalan air mereka, telaga lah. So ketika mereka sedang mengambil air, kami serang mereka pada waktu pagi. Dan aku mendapatkan salah seorang daripada mereka, maksudnya aku dan ada seorang lelaki daripada Ansar di Usamah ni pada golongan Muhajirin. Jadi mereka berdua ni, Usamah dan Ansari ini, mereka pergi mengejar seorang lelaki yang lari lah ketika diserang. Apabila kami berjaya menjatuhkan dia, tiba-tiba dia berkata la ilaha illallah. Lalu Ansari tadi pun tak jadi nak bunuh. Tapi aku tikam dia dengan tombak aku. Lalu aku telah membunuhnya, sehingga aku bunuh dia. Ketika kami tiba di Madinah, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata kepadaku, wahai Usama, adakah kamu bunuh dia selepas dia berkata la ilaha illallah? Lalu aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia berkata untuk mengelak daripada dibunuh, bukannya ikhlas masuk Islam pun. Lalu Nabi SAW menjawab, mengulangi, adakah kamu bunuh dia selepas dia berkata la ilaha illallah? Dan Nabi SAW ulang lagi, wahai Usama, adakah kamu bunuh dia setelah dia berkata? Maksudnya Nabi mengingkari lah perbuatan Usama itu. Sehingga Usama kata, setiap kali aku jumpa Rasulullah ulang, kamu kan? Dia serba salah. Lalu dia kata, sehingga aku bercita-cita kalaulah aku baru masuk Islam. Sebab Islam menghapuskan dosa yang sebelum itu kan.
aku masuk Islam lain kan. Kalaulah aku baru masuk Islam pada hari itu lebih baik. Maksudnya sebab Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Dalam satu riwayat yang lain, bila dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengungkapkan la ilaha illallah kerana takut daripada pedang, daripada senjata. Lalu Nabi SAW menjawab, adakah kamu belah hati dia, belah dada dan tengok hati dia sehingga kamu tahu dia berkata itu kerana takut ataupun tidak? Jadi sebab itu masalah apa? Iman ni masalah apa? Masalah menghukum seseorang itu kan. Itulah perkara yang berat. Dah masuk. Masuk. InsyaAllah ada satu hadis, ada dua hadis lagi tak apa kita tangguhkan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ajma'na 'alaik wa farriqna 'alaik wa la taj'al hawaijana illa ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al Allahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la